tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apapun, ucap terima kasih banyak kerana hari ini semua sudi hadir untuk bersama-sama dengan tajuk yang agak mencabar. Kan? Tajuk kan? Dia yang paling best sekali bila penganjur ni dia kata kadang ada pernah satu tajuk tu, andai ku tahu tajuk dia. Tajuk dia andai ku tahu. So saya tanya, you all nak saya bawa apa dengan tajuk ni? Pandai-pandai lah ustaz, dia kata. Itu yang susah tu. Kau yang pilih tajuk, kau suruh aku pandai, kan? Tu tak apa. Yang best tu, yang paling susah lagi apa? Tajuk bebas, tu lagi susah. Tajuk bebas, suka-sukalah ustaz nak cakap apa. Janji cakap, dia kata. Tapi hari ni tajuk dia clear, beras kita beli, jenama dia pilih. Jadi ini menggambarkan kepada situasi semasa. Situasi semasa iaitu tentang kekeluargaan. Kan sibuk orang lelaki siap tampah baju, beras kita beli, gambar guni tu. Baju tu design macam buntil beras lah, macam design beras kan, beras 5 kilo 10 kilo tu. Dia buat t-shirt, ada logo batang padi dekat lengan dia. Tergamak dia buat baju tu. Dan tergamak dia pakai beras kita beli. Perlu ke cerita dengan orang? Beras dia beli. Dan jawapan orang perempuan, memanglah beras dia beli. Jawapan orang perempuan, no, lelaki jawab, masalah tu. Tak, beras dia beli, beras betul lah beras dia beli. Orang perempuan jawab apa? Kita masak. Itu okey tu. Ada tu lagi lah. Memanglah beras dia beli, duit pun saya bagi. Lagi tahu kan. Tapi kira dalam hal ni sebenarnya tak kisahlah siapa beli, kan? Tak kisahlah siapa beli. Kadang-kadang ada soalan orang pernah tanya saya ni banyak dapat soalan-soalan. Kadang orang tanya, dia kata SD tu Samsul Debat lah, SD nak tanyalah. Dia kata okey ke kalau seorang suami tu dia bagi gaji dia bulan-bulan semua bagi kat isteri dia, dan setiap pagi dia kena minta duit belanja dengan bini dia, duit minyak dengan apa pandangan you all? Okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Okey. Tengok orang perempuan yang jawab okey, itu yang terbaik, kata kan. Orang perempuan yang jawab. Lelaki tadi dia tergamang sikit tu, kenapa lah kau bagi idea kat bini aku macam tu? Bini aku datang ini dia katakan. Tak. Ada orang cakap, engkau apalah, orang lelaki mungkin akan cakap, engkau apa benda duit semua bagi kat bini engkau? Kita beras kita belilah. Ayat dia. Kita lelaki lah, come on man. Tu ayat dia kan. Tapi sebenarnya kita kena faham. Kalau dah itulah permuafakatan persetujuan suami isteri, okey. Kadang kita tak dengar habis dialog ni. Drama selalu macam tu. Drama Ku-7. Episod yang ke-30 baru tahu siapa yang benar sebenarnya. Kita tak sabar. Kan? Rupa-rupanya dialog dia, yang ni tolong jaga duit ni. Duit gaji ni abang bagi semua. Kalau abang pegang kan tak tahulah. Kejap-kejap ada je benda abang nak beli. Tolong bagi abang duit minyak, duit belanja je. Okey? Jaga tau. Jaga. Ya bang, insyaAllah. Tak apa ke bang? Tak apa. Habis kalau saya terpakai ni, abang redha. Wah, ayat nombor ban kelosa hujung tu yang mahal tu. Kalau dia punya tu yang mahal tu. Orang perempuan ni susah nak dipersalahkan. Orang lelaki memang muka bersalah. Muka bersalah semua mana ada. Orang perempuan relax, betul. Orang lelaki kan kalau dia bergaduh macam mana? Okey, salah abang ni. Salah abang. Fine. Lelaki je betul. Okey, abang minta maaf. Abang minta maaf. Okey. Sebab tak nak panjang kan. Orang perempuan, okey, memang salah saya minta maaf. Tapi abang tahu kan kenapa saya buat benda ni? Tengok dia mesti nak kaitkan lelaki kat situ. Nampak? Itu beza lelaki dengan perempuan. Itu baru mukadimah lah. Tapi apapun pembinaan keluarga tu dimulakan dengan tujuan pernikahan. Kita kena faham. Basic dia tujuan pernikahan. Itu sebab dalam Islam ikatan perkahwinan itu dianggap sebagai satu ikatan yang suci. Kan anak lah pada orang perempuan dia gamble. Nasib lah. Kalau lelaki ni elok lah. Kalau tak elok lah. Sebab dia tak ada peluang yang banyak. Adalah perempuan-perempuan tertentu. Kan? Tapi kebanyakannya itulah hidup dia. Macam lelaki dia ada option. Open tender. Orang lelaki. Tak, ni cerita betul.
kan, dekat luar macam tu. Tapi seboleh-boleh tu sebab jangan terlepas cakap. Abang tak ada lah, you lah sesatunya. Jangan, hati-hati. Hati-hati. Orang perempuan kalau dengar lelaki cakap macam tu, hati-hati. Ya, sebab itu doa. Sebab kita cakap tu seolah kita tahu masa depan kita. Kan, abang macam mana perempuan, takkan pandang lah perempuan lain. No, please lah. Ini lieutenant kenal tau. Contoh lah, contoh. Janganlah babik dengan orang lain. Tak, itu sebabnya jangan. Sebab kita cakap tu doa. Doa ni macam kita mencabar kadang-kadang. Tu dia. Doa mudah-mudahan Tuhan bagi kekuatan. Macam tu dia. Dan kalau kita tengok di luar negara, macam di negara barat, macam mereka yang bukan Islam, perkahwinan tu macam terlampau sulit pada dia. Menyukarkan kadang-kadang. Tengok player bola sepak tu, anak dah 3, tak kahwin lagi. Anak dah 3, dan kita tanya, you bila nak kahwin? Buat masa ni belum terfikir lagi. Anak dah 3 dah, belum terfikir lagi. Tu beza dengan kita. Kita ni dengan ada merisiknya lah, bertanya lah, mengenali lah, dan ada ciri-ciri yang digariskan dalam Islam. Dan kenapa isu beras ni timbul? Isu beras ni timbul sebab terlalu banyak sangat kebobrokan, banyak sangat masalah-masalah bersimpang siur dalam rumah tangga. Banyak sangat. Banyak sangat. Betul tu. Anak tu pun sedih dengan apa saya cakap. Banyak sangat masalah. Bayangkan sebelum PKP, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Masa PKP dia naik lagi. Dia naik lagi, lebih dahsyat lagi. Dan ni dah kembali kepada normal balik. Sebab dulu dah biasa suami sibuk keluar kerja, isteri pun kerja kadang-kadang. So masa dekat rumah tu sikit aja. Dah gaduh sikit, malam makan, pap tidur, dah besok kerja balik. Lepas tu dah macam dah tak ada apa-apa. Tapi bila PKP, semua berkumpul kat rumah. Masa tu baru tahu kesiannya tengok orang perempuan ni bekerja macam mana. Kan? Nak pula cikgu, pengurusi bakat pula. Aduh. Pengurusi bakat cikgu. Pengurusi bakat. Dan dia ada cikgu. Cuba fikir. Nak mengajar lagi, nak ini lagi, urusan rumah lagi, itu lagi, ini nak masak apa semua, nak masak, termasuk pula sabun basuh dalam kuali. Aduh, macam-macam benda bercampur-campur. Contohlah. So bukan senang, kan? Bukan senang benda ni. Dan akhirnya berlaku cerita penderaan di antara suami kepada isteri tu. Suami pada isteri mendera. Dan yang paling masalah sekali adalah penderaan itu berlaku, mangsa dera tu duduk sebumbung dengan pendera. Pukul dan sebagainya. Dan inilah yang berlaku apabila mereka tidak faham tentang asas pernikahan. Susah nak jumpa. Itu sebabnya kalau nak kahwin, kenapa nak kahwin? Maka kita tengok balik basic kahwin kenapa. Kalau tak betul, hari ni kita betulkan. Tak apa. Alamak, dulu lupalah letak niat macam tu. Apa betul kan? Sebab hidup kita ni, kita nak kejar pahala ibadah. Nak kejar pahala ibadah. Kan? Nak kejar pahala ibadah. Ibadah ni ada dua. Satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus kita tahu semayang. Kita tahu dah subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Tak ada siapa sebab kan kita dekat camp tentera darat, dekat Port Dickson ni kita lain sikit warak kita. So subuh kita pagi tadi pun 8. Zuhur pun buat 8. Dia kata kita main 8 je. Dia kata tak ada dua-dua ni tak main lah kita. Tak, dia dah khusus. Berpuasa pula. Sebabkan ni pangkat tinggi, lieutenant kena minta maaf, saya puasa tak sama dengan orang. Saya seminggu dah tak buka ni. Seminggu tak buka dah. Apa tahu mana kan? Tak, dia dah ada dah. Terbit fajar, terbenam matahari. Sama semua. Pergi umrah pun sama. Sebabkan Omicron ni makin tinggi. So tahun ni umrah kita buat kat PD. Tak ada. Tetap kena pergi Mekah dan Madinah. Betul? Jadi, makna kata tu ibadah khusus. Tapi ibadah umum ni apa? Apa-apa juga benda baik. Niat kerana Allah. Kan? Benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah. 3. Benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Contoh, kita jadi guru, jadi cikgu atau kerja pejabat. Benda baik tak? Benda baik. Allah izin tak? Izin. Kalau kerja betul-betul, Allah izinkan cara kerja tu betul. Dan bila kita niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Bukan kerja sebab nak naik pangkat. Bukan kerja sebab supaya aku boleh lari daripada rumah aku, memekak budak-budak ni.
Kadang tu kita kan, orang perempuan dengan lelaki, suami isteri. Bang, hantarlah anak balik kampung. Pening lah kepala. Pening kepala. Hantar anak. Bila cuti sekolah je, buat penswastaan. Hantar anak balik kampung. Mak, tak tahulah budak ni. Sibuk nak balik kampung. Entahlah budak-budak ni. Budak tu masa bila kita cakap? Budak tu tak ada pernah cakap. Kan? Lepas tu bila dah hantar budak kat kampung kan, yang best tu bila suami isteri dah kat rumah, sunyi pula kan, bang, anak tak ada. Mak, itu biasa manusia. Kan? Jadi kita nak kerja apa? Itu sebab niat kita penting. Itu sebab dalam peristiwa hijrah Nabi, berkahwin juga satu bentuk hijrah. Perubahan daripada bujang menjadi, daripada singular jadi plural. Daripada seorang nak jadi berdua. Daripada berdua berkembang. Beranak je. Nak askar. Beranak tengah geram. Beranak je. Jangan kau tahan-tahan. On tak on. Saya faham? Orang perempuan macam tu. Kau ni jangan menolak tu, men. Orang perempuan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun, kata Nabi. Tapi bukanlah sesaja kau cari belakang unta tu. Maksud suami nak bagi signal, fahamlah. Janganlah kau mengalih kawan. Nantilah esok. Jangan. Faham tak? Iya. Tengok muka tu. Aku tengok apa aku tahu. Siapa yang on tak on, aku tahu. Kan? Tu betul beras kita beli. Jenama dia pilih. Pak. Hoi, malam ni sejuk pula rasanya. Suami dah bagi hint. Sejuk. Tak faham ke tu? Tak faham tu. Nak pula yang dah kahwin, dah ada cucu. Alah cucu nenek. Lah cucu. Yang atuk ni, yang phone ni cucu. Atuk tu. Atuk marah. Atuk masuk dalam bilik. Ini marahlah atuk kau. Tak faham lagi tu. Bahasa badan menggambarkan hasrat suami. Dah masuk dalam bilik, suami ingat, isteri follow. Dengar. Lah cucu nenek. Alah cucu. Tak habis lagi cucu. Suami bagi signal. Yang nenek mengigau atuk kau. Tak faham ke? Tak faham ke? Sudahnya atuk bagi syarat jelas. Allahu Akbar. Baru dia letak cucuk pahala atuk kan. Baru dapat tangkap. Itu sebabnya isteri nak pahala besar. Suami masuk dalam bilik walaupun dia berbalik daripada ceramah. Dia masuk dalam bilik, balik sekejap tengah hari. Dia masuk dalam bilik, abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu. First class service, kau dekat restoran kau boleh buat macam tu. Kau boleh cambuk penceramah, kau boleh buat macam tu. Selamat datang Ustaz. Selamat datang. Bukan main lagi. Kan? Dengan label bakat tu. Tapi kenapa bila suami balik, hilang kebakatan tu? Suami balik, abang selamat datang ke rumah kita. Macam tu kawan. Buat macam tu. Bila suami balik, masuk dalam bilik. Abang, ada apa-apa boleh saya bantu? Tapi tak payahlah. Allah tanah kenal, tak payah. Contohnya tuan, masuk tak? Abang, ada apa-apa boleh saya bantu? Suami kata, tak apa. Sambung kerja. Pahala. Besar pahala seorang isteri. Sambung kerja. Kita tengah basuh kain tadi. Tengah masuk baju dekat dalam mesin. Lepas tu nampak suami masuk bilik. Gong, saya pak itu. Biar dia jalan sendiri kan. Bola balik. Bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Tak apa. Tak apa. Ataupun, bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada. Kau bayang sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur. Yang faham. Ada yang blur tu tanya orang sebelah. Tak faham. Ukur apa weh? Tak, sebenarnya tu dia. Sebab dalam rumah tangga ni sebenarnya. Ramai yang isu beras kita beli ni kita faham. Isu nak cerita tentang tanggungjawab pasangan suami isteri. Nabi sebut dalam khutbah terakhir Nabi. Nabi kata sesungguhnya seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Hak apa? Nafkah. Maka apabila mereka telah menyempurnakan hak kamu, maka berikanlah mereka makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nabi sambung ujung tu. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Nabi sambung apa? Dengan suasana kasih sayang. Maknanya bukan bagi duit dah. Nah, ambil puas hati kau. Tak.
Duk belanja bulan ni. Abang dah transfer dah. Abang. Oh, ada kan. Abang ni, orang perempuan bukan nak sangat. Kadang bagi, ambillah abang, saya kerja kan. Tak ya. Oh, ni ambil ni. Suami, isteri, abang apa ni? Dia pun buka envelope tu. Setakat RM20 tak payah bagilah bang. Tu masalah kau. Sikit kau tak terima masalahnya. Daripada sikit, betul. Iya, daripada sikit tu kita kena reda. Kita doa, abang, ni RM20 ni bang. Kenapa pula tak cukup? Tak, bukan apa. Abang ni, nanti abang macam mana pula? Abang dah bagi RM20 kat saya. Abang macam mana? Abang, minyak abang makan abang macam mana? Tak, abang pandailah abang cari lain, tak apa. Doa hari ni abang bagi sikit, besok ada rezeki lebih, abang bagi lebih. Abang, doakan abang. Yalah, saya tak pernah berhenti bang. Doakan abang setiap masa. Tak, kau memang kena lakon, kan bukan faham. Kan, salah kau tengok tapi kau tak buat. Kau tengok drama tu kan, macam tu lah. Abang saya sentiasa doakan abang. Ataupun suami bagi, nah tak adalah banyak sangat, RM2,000. Dia kata, menginsafi ceramah Samsul Debat semalam, abang bagilah duit bulan ni, ambil lah, tak adalah banyak sangat, RM2,000. Setuju tak perempuan? Tengok mata duitan dia. Dia jawab, wah contoh tu. Setuju, betul kan? RM2,000 kot. Tapi orang perempuan hari ni dia dah faham. Bila bagi, yang ambil lah, tak adalah banyak sangat, RM2,000. Abang, duit ni banyak sangat ni abang. Saya kerja kan, saya boleh cari sendiri. So, abang simpan duit ni. Yang penting abang jaga keluarga kita. Okey? Orang lelaki, kau jangan risau. Tu takkan berlaku. Kau dah bagi, kau jangan harap dia akan pulang dengan balik tu. So, fikir dulu sebelum bagi tu. Dengan harapan dia akan pulang balik. Tak ada. Kan? Kau sukat dulu berapa nak bagi. Macam itulah kan. Tak adalah. Tapi sedekah pada isteri. Sebenarnya ramai yang tak perasan. Dan begitu juga Nabi kata, orang perempuan, apabila hak kamu telah disempurnakan, maka janganlah pula kamu membenarkan orang-orang yang tidak suami kamu sukai masuk ke dalam rumah kamu. Itu Nabi pesan. Maknanya apa? Maknanya tak boleh kita suka-suka benarkan orang masuk dalam rumah kita. Walaupun tu rumah quarters, bukan nama suami kita. Walaupun ada satu kes artis bergaduh kan, apalah rumah tu nama saya, dia kata. Artis perempuan dia kata, rumah tu nama saya. Kenapa pula saya kena ikut suami saya? Dia kata, dia marah. Tu orang tak belajar agama cakap macam tu lah. Dia kena ikut suami. Tempat terbaik bagi seorang isteri adalah di sisi suami. So dia tak kisahlah walaupun rumah tu nama kita, geran tu nama kita. Jangan suka-suka halau suami. Suami adalah ketua keluarga. Dia in charge dalam rumah tu selagi mana dia hidup. Nama kita tu hanya peletakan sebagai amanah untuk uruskan nama rumah tu. Itu saja. Kena faham benda tu. Dan orang lelaki pula, don't take things for granted. Jangan ambil mudah. Sebab apa? Tanggungjawab sebagai seorang suami ni bukan kecil, besar. Orang perempuan cukup senang masuk syurga. Kata Nabi, jaga 4 perkara. Jaga salat, jaga puasa, jaga marah diri, marah suami, taat perintah suami. Kalau jaga keempat-empat ni, masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Nabi sebut. Tapi tetap ketika Nabi tinjau dalam neraka, Nabi tengok ramai orang tahu. Ingat tak tahu tadi? Macam tu dah gitu. Tak adalah. Tapi betul, Nabi tu amai perempuan. Sebab orang perempuan ni dia yang tak nak. Tu sebabnya disebut syurga, wanita dambaan syurga. Saya pernah ceramah dekat masjid di Sungai Buloh tu. Syurga dambaan, wanita dambaan syurga. Maknanya syurga ni berharap sangat orang perempuan tu masuk. Boleh pilih pintu. Orang perempuan. Orang lelaki, walaupun dia puasa, walaupun dia semayang 100 rakaat sehari pun, belum tentu masuk syurga. Semua neraka ni. Termasuk kita. Neraka ni. Abadan-abadan takut, weh. Jangan main-main. Selama-lamanya neraka, selagi mana, tak settle. Isteri dia, mak saudara dia yang bawah tanggungan dia, anak perempuan dia. Ada adik perempuan yang tak kahwin lagi. Adik perempuan tu masih bawah tanggungan dia. Tanggungjawab dia. Jangan main-main. Dia kena jawab semua. Sebab orang lelaki bukan senang ya. Itu sebab kena jaga betul-betul tanggungjawab kita. Orang perempuan solat senang.
Puasa tu dia boleh buat lagi. Kan? Ni dah ada orang start puasa Rejab dah. Kan? Kan? Tapi jaga maruah diri. Maruah diri ni bukan hanya pakaian saja, tapi percakapan mulut kita menyebabkan maruah kita hilang. Itulah yang mulut jahat, itulah yang bini siapa tu? Nampak? Jatuh maruah. Itulah yang mulut, itulah yang CNN. Dia panggil CNN. Itulah BU, buletin utama. Dia ada gelaran-gelaran dah. Jatuh tak maruah dia? Jatuh maruah dia. Macam mana boleh cakap kau macam tu? Kau jangan marah. Puncanya kita. Takkan orang tiba-tiba bagi gelaran tu. Lepas tu burukkan suami lagi. Kadang-kadang dia jaga maruah diri nah. Tapi pakai seksi-seksi. Suami tak tegur. Dengan suami berdosa, dengan dia pun berdosa. Sebab tak jaga maruah. Pakai ketat-ketat. Nampak bentuk badan. Tudung ngem-ngem. Tu cokik kau galak. Mana? Ya, contohlah. Pakai kain belah. Kan? Tempah tu baju jarang. Jaring. Kek rumah tak apa. Jaring lah kek rumah. Abang. Okey. Tapi jangan kek luar. Jaga maruah. Kemas-kemas pakai. Itu sebabnya perempuan lawa-lawa ni sebab nak jaga maruah suami. Cantik tudung, boy. Tengoklah siapa beli. Betul tak? Cantik tudung. Nak jaga suami kan? Macam tu ayat dia. Nampak? Jaga maruah suami. Kan kau sengit apa hal? Dia bukan pengusi bakat kau. Contohlah kan? Oi, kena jaga pengusi bakat secara steady. Tudung ni macam mana, pakaian dia macam mana, cara jalan dia macam mana. Semua nak kena jaga. Kadang-kadang maruah diri jaga, maruah suami lah tak jaga. Aku tengok suami kau macam tidur je tak buat kerja. Suami kau tak kerja ke apa? Tak adalah. Jaga maruah. Tak adalah, dia banyak buat kerja part time sekarang ni. Itulah akak doa lah sesama, mudah-mudahan dia dapat kerja tetap. Ini dia lah murun. Tengok suami kau macam tak kerja. Memang menyusahkan orang. Mati lagi baik dia. Kan jangan macam tu. Kan tengok suami kau makan banyak tak adalah, tu kira baru-baru selera tu. Kan biasa kat rumah tak ada. Memang kat rumah pun memang seperiuk balonnya. Cuma nak jaga maruah suami tadi. Nampak tak? Itu dia, tu yang kita kena tahu. Okay? Dan begitu juga yang keempat, taat perintah suami. Ini yang susah ni. Taat ada je nak berkalih. Ada je nak berdalih. Tak boleh ke satu ketika suami cakap kau setuju je? Dan kalau ada benda yang kau nak decide, kau jangan tanya boleh? Jangan tanya. Kalau tanya tu baik gaduh, baik kau jangan tanya. Bang, ni soalan dah sampai balik dah. Dah bertahun tak dengar soalan. Tahun ni tema ke apa? Dia dah mula tanya balik tau. Kenapa kau tanya aku soalan susah ni? Sebab jawapan kamu semua, wahai lelaki, tidak akan pernah memuaskan hati wanita. Kau ingat dia tanya, dia tak ada idea dalam kepala dia. Idea tahun ni kalau apa? Dah ada. Dia nak mengesah, dia gepap sudahnya ke situ. Tahun ni baju kalau apa bang? Merah. Okey tu okey, tapi tahulah kan. Tahulah kan. Lembu kebau nampak tanduk kan tak pasal. Kau macam tu biru lah. Macam terlepas biru dah kan. Kita pun tak faham dah. Kita mula confuse. Kenapa dia tanya kita sebenarnya? Okey lah. Putih. Siapa nak basuh? Kau tanya aku kan? Tak adalah. Tapi sebenarnya ialah kadang-kadang orang perempuan pun dia ada time juga dia hilang idea. Dia bagilah pandangan. Dan yang paling susah sekali apa? Makan kat mana? Itulah jawapan menyebabkan orang gaduh. Saya sampai ada spin the wheel tu kan. Tap cejeng man tom yum. Okey, man tom yum. Tap Kenny Rogers. Yeay. Ada pula yang seronok, dia tak seronok. Berdebar nak kat seat belakang. Kat mana ni? Kat mana ni? Jangan gaduh makan. Kadang-kadang orang lelaki, okey malam ni kita makan kat luar. Ya ke apa? Orang perempuan dah lempar masuk appetize balik. Ikan ni dah ready kau. Kata dia keluar ikan. Tak. Dah okey dah simpan. Siap keluar. Dan kata, okey, kita makan kat mana? Ikut abang lah. Start lah masalah. Makan kat ni ikut abang lah. Tak, bagilah charges.
Soalan yang paling susah sekali. Abang, kita dah setuju dengan keluar. Abang decide je lah. Okay. Yelah, bawa. Gimana ni? Ikut je lah. So, parking kat kedai tom yum. Duduk semua, muka tak elok bini. Apa hal? Syek-syek tom yum. Tadi kau cakap ikut aku. Nak contoh lah, contoh. Benda ni tak berlaku dengan saya pun. Saya okey. Beras kita beli, ya tajuk. Betul, tapi sebenarnya itulah dia. Tapi sebenarnya bukan kita yang kadang-kadang menjadikan dia masalah. Apa nak pening-pening kepala? Kan boleh makan. Macam saya dengan pak saudara saya, dengan mak saudara saya, dia tak boleh dengar tempat baru, jom ke sana. Jom tempat baru. Tadi dapat pula tempat kau kan. Apa? Kampung kau. Ini memang betul-betul. Saya ingat dia ada darah tentera jugalah. Dia macam jalan nak sampai tu memang risikan ikut jalan dalam kan. Memang nak sampai situ tiba-tiba besar macam tu kan. Beratur panjang apa hal kan. Oh dahsyat betul. Baguslah ada tempat-tempat makan macam tu. InsyaAllah ada masa nak repeat juga lah. Jadi macam mana pun tu lah dia. Kan? Dalam itu satu isu. Itu sebabnya basic perkahwinan basic apa dia? Basic perkahwinan adalah itu sebab dalam peristiwa hijrah Nabi ajar kita tentang niat. Inna a'malu biniat. Penting niat ni. Kan? Macam kita lah lahirkan anak kan, kita nak bersama dengan isteri kita pun, mudah-mudahan ada anak, dapat anak. Besok anak kita ni kita niatkan nak dia jadi apa? Ada niat. Ni kan bukan main geram, doa lu. Ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan pada malam ini, mudah-mudahan terjalinlah hubungan, mudah-mudahan dengan itu terhasillah anak yang baik-baik, ya Allah. Kau jangan main geram, ya kan? Doa lah sampai, ya Allah, lillahi ta'ala, jadilah. Pegang, zab terasa, lillahi ta'ala, zab. Ya, betul. Ini cerita betul. Bukan kita main belasah, ya. Kan? Adalah adab-adab, kan? Dan orang perempuan, jangan membelakangi suami kat tempat tidur. Tahu? Membelakangi suami kat tempat tidur. Berdosa tau. Membelakangkan suami. Suami lah pandang belakang. Terkalip. Macam mana lah prosedur ni? Tapi kalau isteri dah terlelap, kemudian pusing, tak apa. Dia tak sadar. Orang lelaki jangan kau tunggu bini kau terlelap lah. Zap. Dosa. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Ya. Jadi dia kata, pandang menghadap. Melainkan ada permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah pusing. Abang tak boleh tidur tengok muka kau. Dia pakai bedak sajuk, berkapuh, rambut kambang macam tu. Kawan tu baru nak tidur, terbanyak la ilaha illallah. Allah, ingat lembaga mana tidur sebelah aku kan. Yalah nak cantik kulit, tapi sekarang dah tak ada dah. Semua pakai krim-krim yang rejuvenate your skin kan. Sekarang ni, iyalah. Tapi betul, niat tu penting. Tu bahkan tanya, kenapa kau nak kahwin? Apa sebab kau nak kahwin? Cuba cakap, asal nak kahwin? Banyak bila imam tanya, asal nak kahwin? Mak bising. Masa bila mak tak bising? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin? Bila nak beranak? Bila dah beranak? Lelaki je anak kau. Lepas tu dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Lah, beranak pun salah. Mak memang macam tu. Nyaut budak tu. Betul. Yang soalan tu kenapa kahwin? Kawan-kawan semua habis kahwin lah, mam. Saya je belum. Yang soalan tu kenapa nak kahwin ni? Umur dah banyak dah, mam. Soalan kenapa nak kahwin? Saya geram tengok perempuan tu. Lagi tu susah nak jumpa. Kenapa kamu nak kahwin? Imam, InsyaAllah saya nak berkahwin ni kerana Allah. Bagus kamu. Tapi biasanya yang jawab kahwinkan Allah ni lelaki nak kahwin. Tu masalah. Yang bujang-bujang jarang jawab macam tu. Dia terlupa jawapan tu. Tapi itulah dia. Hidup kita paksikan pada niat. Tu sebabnya kalau saya tanyakan, kalau kita beli telefon, beli handphone. Beli telefon. Benda pertama yang kita akan usik pada hari pertama bawa balik apa dia? Orang perempuan? Benda pertama kita akan usik apa? Kamera. Aku dah agak dah. Orang lelaki? Yang pertama kita akan usik adalah setting. Orang perempuan memang kamera. Dia tengok, oh lah, lain muka kita, lain. Flawless. Kan? Tak, sebenarnya kita akan usik setting dulu. Perbetulkan ringtone nak kuat mana.
Kemudian gambar apa? Bunyi ringtone. Bini dia telefon. Melampau kan, rimaunya ringtone letak kan? Tak ada. Maknanya dia buat ringtone, dia buat caller ringtone, kemudian dia punya wallpaper dia letak gambar apa. Itu yang pounding kepala aku tu, kau orang ambil gambar ramai-ramai, lepas tu kau crop tinggal berdua je aku dengan kau. Lepas tu laki kau telefon, kenapa ustaz ambil gambar berdua dengan isteri saya? Ramai lagi masa tu dia crop. Tua pula tu. Yang minat Samsul Debat semua tu tua. Mana ada yang muda ya? Ada seorang tu budak politeknik Melimau, Samsul Debat kan? Ada juga yang muda tu. Samsul Debat. Ya Allah, mak saya minat betul. Mak dia minat dengan dia. Bas mana? Kadang tak betul. Sebenarnya tak ada benda pun tak ada nak berbangga dengan Samsul Debat ni. Allahu Akbar. Kan best kan jadi candia kan Samsul Debat sana kemari. Anak saya 3 dialog dia sebut. Tak best, dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Dia pernah sebut. Rupanya hantar anak pergi sekolah tu nikmat tu. Syukurlah boleh hantar anak pergi sekolah. Tiba-tiba anak dah tak nak hantar. Tiba-tiba anak dah tak nak pergi mana kita nak pergi dah. Betul tak? Yang kedua, tak best. Dah lama tak pergi pasar malam. Abah dah lama tak buat pergi pasar malam. Mustahak pasar malam kat dia. Seorang ayah nak nampak hebat, pasar malam lah. Nak apa? Ambil. Pasar malam. Boleh lah kau buat macam tu. Cuba pasar raya kau buat macam tu. Meninggal tak meninggal tengok. Pasar malam boleh lah. Iya. Yang best, mak dia lah kan. Lama dah tak pergi pasar malam. Mak. Kau hati-hati dekat jagung. Kau hati-hati dekat Yong Tau Fu. Kau tak tahu dah. Betul. Tapi, itulah momen. Jalan. Di lampu neon. Kan? Momen. Rindu saat nak pergi pasar malam. Dan ayat yang paling best anak saya sebut. Macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Kau bayangkan anak aku cakap macam tu. Dalam YouTube boleh tengok, dalam TV boleh tengok. Tak. Macam dah lupa-lupa. Maksud dia nak sindir. Abah dia jarang ada kat rumah. Ya. Ada tak orang confuse saya tu? Saya isi minyak kan? Pelakon kan? Saya kata bukan. Saya kata bukan salah orang. Ya, pakai mask pun saya kenal. Kata. Budak perempuan ni. Saya pun bukan mas. Okey, saya siapa? Saya kan nak ikut pelakon adalah satu line. Saya punya dialog tu tak ada banyak nama. Ya, pelakon. Kata. Okeylah, saya siapa? Fatah Amin kan? Bukan, dia kata. Saya kata bukan. Kita agak-agak lah kau confuse Fazura kan? Kau jangan. Melampau tu contoh kan. Tak ada. Tapi sebenarnya tu belajar syukur dengan apa yang kita ada. Niat kita letakkan Allah. Sebab daripada situlah kita akan bentuk keluarga kita. Bentuk keluarga kita elok-elok. Dan kemudian dari segi nafkah. Ini nak cerita pasal nafkah. Semua orang kena faham. Dalam bab nafkah kena ingat bahawa sesungguhnya nafkah ni orang lelaki wajib bagi pada isteri dan anak-anaknya dahulu baru bagi orang lain. Ni yang ramai yang tak tahu. Ada ayat yang selalu orang lelaki jual kat orang perempuan. Saya nak lelaki, saya kena utamakan mak saya macam mana pun. Salah. Dalam bab nafkah, isteri dulu. Anak-anak dulu. Baru ibu. Sebab ibu ada suami dia. Tu nafkah. Saya tak kata kita boleh buat tak elok pada mak kita. Tak, tetap kena layan baik mak kita. Tapi bab nafkah, duit yang kita ada. Duit cukup untuk seorang saja. Antara mak dengan isteri, kena bagi isteri dulu. Melainkan darurat. Bila darurat, yang itu dirakam. Bila darurat bagi mak. Cuba abang dengar sikit bang. Cuba dengar sikit ni video ni kan. Tak, bila darurat contoh, yang abang tak dapat lah bagi duit belanja bulan ni. Kenapa pula? Sebab mak tak sihat. Mak kena operate bulan ni. Tak apalah abang, bagilah kat mak tu, kesian. Mak abang pun mak saya juga. Itu dia. Bab nafkah. Ya, amin. Orang lelaki kalau isteri tak reda, kita akan dianggap berhutang. Jangan main-main pasal nafkah. Tu sebab sebelum kahwin kena fikir. Tapi kalau isteri boleh reda, tu lain. Duit tak cukup kan? Tak apa bang, abang bagilah kat mak saya pandai cek sini. Isteri reda tak apa. Tapi jangan ungkit. Orang perempuan ni penyakit dia. Tolong jangan ungkit. Sebab bila ungkit, malaikat padam. Malaikat padam pahala yang kita sebut. Aku tolong kau ni, pahala tolong padam. Aku buat ni, pahala ni padam. Ni padam. Jangan. Tahu. Saya hari-hari buat air kopi untuk abang. Padam pahala buat air kopi. Abang sakit belakang. Saya picit. Pahala picit belakang.
Lepas tu sibuk tengah malam, lapar. Masak tengah malam, habis pahala masak. Contoh. Alhamdulillah, yang tak macam tu, yang tak macam tu. Betul. Yang betul. Saya lahirkan 7 anak untuk abang. La ilaha illallah. Pahala beranak tu paling rugi sekali. Saya ni manusia, saya keluarkan untuk abang. Mak, ayat dia tu. Jadi orang perempuan jangan rugi kita. Orang perempuan pahala banyak, kita leburkan dengan ngungkit. Jangan. Padam. Dah macam-macam dah saya buat untuk abang. Abang memang apa dia? Fikirlah sendiri. Macam tu je. Jadi kita tak sebut. Macam tu kan. Macam-macam je cakap macam tu. General. Kan? Iya. Orang lelaki kadang, orang lelaki kena ingat. Orang lelaki tak ada pengorbanan. Bila kau argue dengan perempuan, kau memang tak ada pengorbanan. Ingat, awak je berkorban. Saya pun berkorban tau. Saya kerja daripada pagi sampai ke petang. Saya bertukar-tukar daripada Sarawak, di Sabah. Ni sekarang saya kat Negeri Sembilan. Contohlah kan. Contoh. Saya berkorban tau. Lepas tu isteri cakap, itu tanggungjawab. Tu jadi yang boleh berkorban orang perempuan je. Orang lelaki ni. Tapi sebenarnya tak. Ini bukan isu kita nak berlawan siapa betul, siapa salah. No. Dalam kita ni, tanggungjawab orang lelaki bukan sekadar untuk membeli peralatan, benda-benda fizikal kat rumah tu, bukan. Tanggungjawabnya adalah untuk membahagiakan. Jangan diajar isteri, anak, suami tentang kaya, tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kerana satu hari nanti, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Itu kita kena ingat. Hantar anak pergi sekolah momen, tak ternilai, tak boleh bayangkan duit. Anak, bye-bye mi, bye-bye bah. Tak boleh bayangkan duit. Kan? Momen anak turun daripada kereta, rupanya kasut pun tak pakai lagi. Betul tak? Boleh berlaku kan? Dia rupanya dia tadi bersiap punya nak cepat, dia masuk stokin tak pakai, apa tak pakai, dia kaki ayam je. Bukan tu kasut pun lupa, dia salahkan kita pula. Dan benda tu adalah momen. Benda tu adalah momen yang mana tak ternilai dengan harga. Yang mana tanyalah, mana kita rindu saat tu. Bila anak dah besar-besar, kita rindu. Bila anak dah masuk asrama, kita rindu. Anak dah masuk asrama pun berbelah bagi. Nak pergi masuk asrama atau nak pergi masuk asrama ke tidak? Sebab itulah momen tu penting. Jangan kejar nak jadi kaya. Saya jumpa ramai orang kaya dalam ceramah saya. Kadang-kadang hilang akal berbual dengan orang kaya. Kita tak tahu macam mana. Memang safe dia tak sama dengan kita tu. Sebab jangan kejar jadi kaya. Kejarlah bahagia. Orang kaya ni bukan belagak, tapi bahasa dia memang macam tu. Saya cabar kat rumah kaya ni, besar betul rumah Datuk Seri ni. Saya ingat mahal ni. Tak adalah masa saya beli dulu murah lagi, Ustaz. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab dia kan? Dia bukan belagak, wallahi ni. Ada Datuk Seri tu. Baru je kahwin. Ada seorang Datuk tu pula. Saya tanya dengan Datuk tu. Tok, kata, apa ni, sekarang ni yang ni PKNS dekat Syalam. Tok, ni buat property lah. Ustaz, kalau nak beli rumah, ini time ni masa PKPB tu. Ini sekarang Ustaz, harga tengah jatuh ni. Ya ke? Berapa sekarang harga? Dalam 1.2, 1.3 kau ada akal tak kau cakap dengan aku ni kan? Saya cakap macam tu. Memang dia mainan dia tu pada dia satu. Sebab dia banding dengan harga 4-5 juta. Betul lah murah. Tapi kan orang macam kita boleh beli. Yang askar beli. Tapi kau tak ada perabot, kau tak ada apa. Bang makan bang, kau jilat dinding. Kau tak ada benda kau nak makan. Apa benda kau nak makan? Kan? Beli rumah punya mahal 5 juta, apa benda pun tak boleh beli, pakai sepak pendek ada rumah tu. Apa benda pun tak ada dah. Abang apa pun tak ada dah. Nak beli rumah. Beli rumah kecil, rumah apartmen, tapi kau bahagia duduk, ada bilik, ada aircon, walaupun rumah kecil. Bilik kau kecil tu, kau pasang aircon, la ilah Allah, macam Eskimo. Sejuk. Betul tak? Rumah besar, pasang aircon yang murah mana boleh? Tak, berbunyi aircon tu. Minta nyawa puas dah kau ngambus, kau tak sejuk lagi kau, dia tu. Iya. Ada satu datuk tu saya jumpa dekat Kajang. Dia bagi saya rasa satu kopok tu. Kopok tu ada jual lah dekat pasar raya ada jual. Dia kata, sedap tak Ustaz? Sedap. Betul lah tu. Saya dengan rumah saya rasa sedap tu, kita beli kilang. Apa salah kau beli kilang tu? Kau belilah kopok tu banyak. Macam kau makan kat kedai kampung kau tu, sedap lah sini, langsung dia beli kedai tu apa? Tak, macam tu lah kiranya kan. Tak, tu sebab kita takkan dapat ikut
dialog orang kaya ni. Tapi biar kita jadi bahagia. Kan? Kadang wife saya pun cakap, abang ni ceramah, sibuk sangat. Cakap, yang abang ni ceramah pun mungkin 3-4 tahun lagi. Besok abang duduk rumah, so kau jangan muntah ni muka abang sudah. Kan? Tapi itulah dia kadang-kadang, itulah memang tu kadang orang ni, jelah orang nak dengar ceramah kan. Tapi kita perkongsian ni, kita share ilmu. Pada saya, share ilmu. Bukan kata nak tunjuk saya pandai, tak ada. Kalau ikutkan Tuan lah banyak ilmu daripada saya. Banyak-banyak tempat dia dah pergi. Sarawak, Sabah, Johor, Terengganu, Melaka, semua je dah pergi. Dan dia boleh share dah. Yang ni ragam orang macam ni boleh share. Tapi perkongsian ni bukannya nak tunjuk siapa lagi hebat, tak. Tapi perkongsian ni nak sama-sama mantapkan diri kita, itu saja. Niat tu penting. Tu sebab Nabi ajar kita tentang niat. Nabi kata inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Jadi bila niat first setting tu kena betul, kahwin tu kena betul. Aku kahwin, aku kena jaga isteri aku. Aku kena jaga anak aku. Walaupun isteri kita mampu cari duit sendiri, tanggungjawab suami tetap kena bagi nafkah. Dulu saya kata mustahil lah aku kerja kerajaan ni pun, saya dulu kerja kerajaan juga. Mustahil lah aku nak bagi. Macam mana aku nak bagi? Kadang-kadang dia yang bagi, isteri yang bagi. Kadang dia check wallet kita, tengok dia masukkan duit. Tiba-tiba dah ada. Kan? Kita tahulah. Ya, dalam banyak keadaan dia nak tolong kita kan. Tapi bila rupanya berkat ketaatan, doa sehari ke sehari, Allah bagi rezeki kat kita. Kadang-kadang bila tengok, berduduk je kat rumah kita tu, duduk, tengok keliling. TV, radio, tengok contoh, langsir, tengok wallpaper, tengok apa nama tu, tengok pula kapet dia, tengok sofa dia, tengok barang-barang yang fizikal dalam rumah tu, kita tengok. Bila kita campur-campur kan, rasa dulu waktu bujang aku takkan boleh beli benda ni. Kenapa waktu kahwin boleh beli? Dan lepas tu kita terlupa untuk menghargai benda tu. Itu sebabnya kadang-kadang kita kena faham, setting tu penting. Macam tu juga dengan anak. Setting anak macam mana? Sebagai seorang isteri, setting dia apa? Tanggungjawab seorang wanita, sebila dah bergelar isteri, dua je. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Rakam tak? Sekali lagi saya ulang. Nak rakam tak? Tanggungjawab seorang isteri, melayan suami dan melahirkan anak. Itu saja. Buat dia. Yes. Betul. Tapi tanggungjawab suami selain daripada itu. Membesarkan anak, ajar anak, mandikan anak, buat susu anak, kemah rumah, lipat kain, cuci bilik air, hidai. Semua tanggungjawab lelaki. Tengok dia dah mula. Kan? Cuma orang perempuan pahalanya besar kerana dia dengan penuh rela hati membantu suaminya untuk buat kerja-kerja ni. So suami kena appreciate. So jangan cakap, tu kerja kau lah, kau duduk rumah, kau sebagai isteri, tu kerja kau. Salah. Dia tolong kita. Dan orang perempuan, dia memang seronok buat benda tu sebab dia tu. Sebab kadang-kadang bila kita tak appreciate, dia bunyi dulu. Dia bunyi dulu. Kalau kau balik, ya Allah, seronok tengok rumah kita kemah. Tahu apa? Nampak? Dia nak tu. Dia nak ayat tu. Ni kau balik, tak perasan ke? Tengoklah betul-betul. Tak nampak ke? Yang kita ni pula, alamak, apa benda ni? Apa benda ni? Tolong ya Allah, tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Masuk bilik air kan? Perasan tak apa yang lain kat bilik air tu? Dalam hati kau renovate ke bilik air ni tadi je. Kan? Orang lelaki ni memang dia tak perasan benda tu. Tu sebabnya tadi penat tau sental bilik air tu tau. Bekal ladak dah. Ya Allah, patutlah abang rasa macam bilik air baru. At least kena sebut macam tu. Penat tak? Penat tau. Faham kan? Appreciate. Saya sekala. Appreciate. Balik rumah nampak isteri tengah basuh pinggan kan. Dia basuh pinggan dengan baju kurung bakat pagi tadi tu.
Dia tengah basuh pinggan kan. Jadi dia basuh pinggan, kita peluk daripada belakang. Tapi make sure jangan melatah, jangan buat. Jangan potong. Pozap dia tikam kan, kau jangan. Peluk belakang. Abang peluhlah. Abang. Nampak? Apalah kau galak pula? Aku tunjuk betul ni. Tanya dia buat tak? Tanya buat tak? Buat tak? Ya, betul. Peluk dari belakang. Tentu abang janganlah peluhlah. Nampak? Betul. Ataupun balik kan, suami pakai ni dengan baju tentera tu. Dengan baju tentera, sambung. Dah. Tak sumbingkan ni. Masuk. Abang sambung. Dengan baju pangkat ni. Tak, itu tidak menjatuhkan martabat seorang lelaki. Ni nak cerita. Saya pernah je dengan baju kuta ceramah saya ngomong basuh pinggan, tak ada. Saya tak boleh tengok, kadang pinggan tu berlonggok tak boleh, nak basuh juga. Kadang pukul 1-2 pagi tak tidur, basuh pinggan. Ya. Apa kau golak pula? Dia terbayangkan bos saya pakai baju pangkat tu. Ataupun balik, yang kesian tengok ni. Abang nak booking kan dah. Nampak? Abang nak booking kan dah. Spa muslimah dah. Apa bang? Nanti boleh pedicure, manicure, urut, massage, cuci rambut semua. Abang, biar anak-anak abang jaga. Abang, tak susahkan abang ke? Susah apa, pergi je lah. Nanti kau bayar. Abang belum bayar gitu. Kurang ajar tu. Kalau setakat macam tu, tak payah. Ingatkan dia. Tadi dah happy dah kan? Happy kan? Tak adalah, abang dah bayar dah. Ingat apa ke tadi? Nampak? Itu kedua. Me time. Itu maksud me time untuk orang perempuan. Appreciate. Dan lepas tu, bila kita dah bagi dia, kita buatlah apa pun lepas tu, dia dah okey dah. Abang tak ada program ini. Sebab dia dah happy. Happy wife is a happy family, kata pepatah Jawa. Ataupun ni ambil ni duit ni RM500, bawa kawan yang ni, bawa Aina, bawa semua, bawa Mimin, pergi shopping, pergi jalan-jalan. Betul ke ni? Betul. Naik kereta tu, elok-elok jalan. Abang ni tak apa. Pergi. Sampai. Pagi ya, tutup pintu, anak-anak semua. Ini momen bersejarah bagi kita. Tak ada siapa akan menghalang kita apa kita nak buat dalam rumah hari ni. Itu kan. Tak, sebenarnya tu dia. Kan? Tak bagi kegembiraan pada isteri kita. Sebab orang lelaki ni kena faham tu sebenarnya bukan tanggungjawab orang perempuan. Tanggungjawab lelaki. Tapi orang perempuan tolong buat. Tu sebab Rasulullah SAW tunjuk dekat kita yang dia takkan bebankan isterinya untuk benda-benda yang dia boleh buat sendiri. Ni dah lah bancuh ni. Orang komplain. Baju saya gosok sendiri. Tak gosokkan untuk saya. Sedar tak kau lelaki? Tu bukan kau jawab perempuan. Tengok komen tengah laju ni. Betul tu Ustaz. Betul tu Ustaz. Kan dalam Facebook. Tak, sebenarnya yang penting bukannya isu tanggungjawab siapa, nak tunjuk siapa. Tak, yang penting adalah cara kita boleh berkomunikasi dalam satu pasukan. Suami, isteri macam tu. Isteri tengah lipat kain ke? Tak berkesudahan memang. Tak lipat lagi. Yang suami yang tak faham ni, nak abang tambah bakul ke? Macam tu. Kan, macam tu. Dia sakit hati perempuan tu. Orang lelaki boleh lipat kain, insya-Allah dia tak ada masalah, dia akan lipat. Tapi kain dalam bini dia bercampur dengan baju anak, dia macam tu lah. Sebab tu orang perempuan tak bagi orang lelaki lipat kain, sebab format lipatan tak sama. Memang tak sama. So orang lelaki syukur je lah. Tu sebab bila orang perempuan tengah lipat kain tu, sesap, orang lelaki duduk dekat sofa belakang tu, picit belakang. Abang. Sedap abang. Tapi abang penat kan? Kan? Abang, tak payah. Nak lipat ni. Iyalah, abang pijit lah. Yang seorang tu, abang jangan sentuh saya. Salah ke abang pijit isteri abang? Saya bukan tak kenal abang.
Picit 5 minit, hasrat berubah. Itu masalah. Itu masalahnya. Dia punya niat tu bertukar tau. Itu masalah. Itu yang tak tahan tu. Kan? Tu. Tapi itulah kadang tanggungjawab dan kena isteri dalam membantu suami mengurus rumah tangga. Itu sebab orang perempuan ni dia CEO rumah tangga. Dia melaksanakan semua. Tapi orang lelaki ni jadi penasihat dia. Betul? Orang lelaki berapa jumlah perkataan dia bercakap sehari? Menurut pakar memori Asia, lelaki bercakap 8,000 patah perkataan sehari. Banyak tak? Tak banyak. Kena lagi meeting, balik dah habis. Kota perkataan dah habis. Berbalik bang? Makan bang? Cakap lah betul. Kota perkataan dah habis. Orang perempuan lah, kota perkataan ni berapa? 28 hingga 30 ribu perkataan sehari. Masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan. Tu yang dia tepuk tangan kawan, wih kau dengar sini, kau cerita je lah, tepuk. Yang paling aku tak faham orang perempuan, cerita kena pandang muka dia. Apa pasal? Pandanglah sini. Pandang. Tapi itu dia. Yang penting kita kena faham isteri kita. Tu je. Isteri pun faham suami. Suami kalau balik tu muka macam tu, jangan tanya lagi. Bu balik bang, apa punya soalan? Pukul 5. 5:30 dia sampai rumah. Kau tanya bu balik, apa punya soalan? Bu balik bang, tak, baru nak pergi. Kau tak nampak? Lepas tu kau marah, ambil tanya masalah. Tak, kau soalan kau tu. Abang nak minum apa? 20 tahun kahwin lah. Mana minum? Kau ambil racun tikus sampai dekat dapur, kau bawa. Buat keras ni. Dia tengah ada masalah dekat pejabat tadi, tak tahu apa soalan kau. Cakap je, abang, you want coffee, tea or me? Macam tu soalan. Abang, saya dah buat kopi O ni, abang nak ais ke nak yang panas? Itu satu soalan lagi yang bagus. Makna option dia, sebab kopi O je dari. Kopi O benar yang panas ke nak yang sejuk? Boleh lah, ais lah, tengah panas ni. Nampak? Iya. Abang sakit belakang kan, tak tahu salah. Aduh, itulah abang kena urut. Jangan cakap, kau pergi capai minyak panas tu. Zom, ya Allah, panas minyak apa kau pakai ni? Minyak masak dia, saya gelegakkan kejap. Dah tu je yang ada, dah macam bersilat dah. Susah dia kata kan. Betul, sebenarnya yang ni yang kadang-kadang orang perempuan basic dia. Saya ni nak jaga orang perempuan ni. Betul? Bukan jaga lelaki sangat. Tak ada. Jangan cakap Samsul Dibatal syuk menangkan lelaki. Tak ada. Aku cerita kau orang masuk syurga. Lelaki neraka. Tak ada tadi. Kan? Jaga je. Jaga pertama, jaga mata suami. Pakai elok-elok. Kenapa bila kau nak datang ke Adultery Museum ni, kau boleh tudungnya, bajunya, kau nak pairkan dengan ni. Kenapa? Why? Tapi bila untuk suami, kejap dia suami balik. Baju mana nak pakai baju? Kau pakai baju binatang tu. Kan? Kau orang balik kan, aku tahu lah. Buka tudung. Rap kembang macam tu. Pusul serap. Dia menjelma. Dah mula cari habitat. Kejap ruang tamu, kejap dapur, kejap bilik air kan. Tu yang suami sebelum balik rumah dah terbayang dah berapa ekor lah kelawar gitu. Jaga mata, pakai yang elok-elok. Kadang isteri kan kadang pakai. Buat contohnya kan. Buatlah contoh macam hari Khamis pakai baju ikut bentuk badan. Walau berapa pun dah bentuknya. Kau berdiri depan pintu je tu. Suami naik motor, terlajak sampai ke parit. Salah rumah aku ni. Dia siap, dia turun, dia keluar pada parit, dia tengok nombor rumah tu. Kau rasa betul dah rumah aku tu. Tapi betul ke perempuan tu? Dia kata. Ikut bentuk badan tu. Hari Jumaat pakai bikini. Siap dengan kain batik tu, ikat tepi. Wow, macam Hawaii. Hari Sabtu pakai jaring. Telus nampak ke dalam. Hari ni hari apa? Sabtu kan? Jadi dia lelaki dah bincang mana? Weh, hari ni hari apa?
Sabtu, oh tak boleh lambat. Hari ni jaring ni. Dia tahu hari tu jaring. Dia dah tahu dah jadual tu. Oh, ni kau macam ni lah. Cok kau fikirlah kau menyambut suami. Lepas tu kau duduk kat sofa, kau mengangkang main telefon. Betul tak kan? Tak, saya nak tanya orang perempuan. Berapa kali suami balik, orang perempuan ready kat pintu. Abang ni lambat sangat balik. Bunci tengok jadual kerja abang tau. Abang, rindu tak tertahan. Nak pecah dah dada. Apa jam tu sangat? Kejam. Abang pergi mana? Rindu. Abang pergi jamban ke pahal ke ni? Macam tu sekali lah masa memula kahwin kan? Iya. Dia tu yang cerita tu tadi. Makna kata pertama jaga mata. Bila dah lawa-lawa ke sana pun bersama. Makan sama-sama. Duduk ke depan sama-sama. Suami masuk bilik, dia pun masuk bilik. Suami masuk bilik air sama-sama. Sekarang mana dia masuk bilik air sama dah? Tak muih. Masuk tersangkut. Anak telefon bomba, tolong selamatkan. Dia orang terperangkap dalam bilik air. Agak bilik air tak cukup basah kan. Pertama jaga mata. Kedua, jaga hidung. Wangi. Suami balik capai. Zap. Serap. Bygone spray. Fumakila. Shiltox. Apa tahu nak bau kau ni? Musim denggi bang kata. Pakailah perfume wangi-wangi untuk suami. Pahala. Dan kalau nak pilih wangi-wangian, pilih yang terbaik. Sebab Nabi pilih wangi-wangian, pilih yang terbaik. Macam kita kata, cuba tak bau ni. Okey tak bau ni? Okey. Ini, yang ni keras sikit lah. Ambil ni. Nampak? Kita pilih yang terbaik. Dapat pahala sunnah? Sunnah memilih yang terbaik. Contohnya, SD perfume. Syamsul Debak perfume. Ni bukan promote. Lebih kurang. Macam tu. Ya. Makna kata wangi-wangi. Penting. Ini kontut mesepah orang lelaki siap panggil. Sini. Kau dengar tak? Tak dengar. Sekarang kau dengar. Gap dia bagi. La ilaha illallah. Anak tu. Nak. Yang isi kadang bawa dulang depan suami. Bang, sorry. La ilaha illallah. Tolonglah. Poning anak tu. Poning anak tu. Iya, tolonglah jaga. Kan? Jaga hidung. Yang ketiga jaga apa? Jaga perut. Orang lelaki kena jaga, orang perempuan kena jaga. Maksudnya apa? Jangan ingat perempuan yang kena masak. Lelaki kena siapkan benarnya. Yang nak abang beli apa-apa tak? Untuk masak ni. Tak apa bang, barang baru beli. Ada je. Abang cakap je nak makan apa. Landak ada landak. Lah toruk lah selera kau. Landak dah minta. Minta lah binatang yang biasa-biasa kan. Kadang lelaki tu macam samsing tanya. Tak masak ke? Tak masak ke? Bini dah lama dah ni. Dah berlama tahan. Abang tengok dalam pita ais tu apa binatang dalam tu tengok. Wah, tu punya marah tu. Carilah binatangnya dulu. Kan? Baru orang perempuan boleh masak. Okey je. Dia akan masak sedap. Hari ni saya masak lauk kegemaran abang. Masak lauk kegemaran suami. Pagi, telur goreng matul mata kebau. Tengah hari telur dadah. Malam telur masak kicap. Telur. Bodongku tu memang bau telur betul lah. Malam tu. Masak lah. Jangan. Ya, macam saya memang tu lauk saya senang. Telur dadah lajulah. Telur dadah, telur mata, ikan bilis goreng. Lajulah. Teragak-agak kadang kan. Masak telur dadah simple tak payah yang beria-ia sangat. Saya memanglah saya rasa saya sama dengan tuan. Saya spaghetti ke lasagna ke tak dapat kata kak dan tu. Orang kampung tentulah. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Orang kampung macam tu lah. Lempeng cari kan? Si lama kan? Tapi budak-budak sekarang itulah makanan dia kan. Lepas tu makan. Dan ceritanya satu lagi yang perlu kita jaga. Kan? Satu perlu jaga apa? Telinga. Termasak tadi masak sedap-sedap, makan sama-sama, telinga. Telinga apa? Jangan cakap benda yang pasangan tak suka. Berdosa.
Kalau aku tak kurang dengan kau, tak tahu apalah hidup kau dengan anak-anak semua. Ni aku sebab aku kerja tu, kau faham? Tu jangan cakap macam tu. Kita cabar Allah Ta'ala sebenarnya. Kalau tak sebab akulah jaga kau masa kau susah dulu. Oh, isteri pula cakap. Masa abang susah dulu, ni lah dia. Jangan. Jangan sebut macam tu. Jangan kita sebut benda-benda yang boleh menyakitkan. Tak sah. Sayyidina Abu Bakar kata, daripada cakap benda tak baik, lebih baik kita diam. Sayyidina Abu Bakar sampai ambil batu masuk dalam mulut dia supaya sebab takut nanti terkeluar perkataan yang menyebabkan orang sakit hati. Hari ni tak payah talan batu, bagi handphone, senyap semua. Kan? Lepas tu hati-hati. Hari ni bahaya daripada pasangan keluarga, pasangan rumah tangga sekarang ni adalah penyakit ain. Selalu kami asatizah berbincang cerita pasal ain ni. Penyakit ain ni adalah penyakit yang kita sengaja cari. Iaitu benda yang kita kongsi dekat laman media sosial. Tu saya tanya, adakah dulu-dulu kita cuci gambar kedai kodak Fuji tu dulu kan? Yang kita cuci dapat 36, yang kaya 36 lah, yang sederhana 24, yang miskin tu 10 atau 12 kan? Lepas tu boleh cuci tu bodoh-bodoh tu, tunggu 3 hari ni jadi tak jadi. Lepas tu marah, kau lah tangan tak berbedong, menggigil gambar kau, semua gegar gambar kan? Ingat tak dulu kan? Tapi adakah bila gambar tu dah jadi, adakah kita tampal kat papan kenyataan masjid biar satu kampung boleh nampak gambar tu? Tak ada. Kita akan susun elok dalam album. Kan? Kita akan seronok tengok balik gambar-gambar momen tu. Saya pun malam tadi tengok dengan wife saya, ada satu buku album tu, cantik sangat, aku rasa nak buat. Betul? Zaman album tu. Sebenarnya kita appreciate tau tengok balik gambar. Ni gambar ni. Ingat tak masa ni? Ingat tak ni? Momen. Tapi dekat dalam Facebook kadang bila kita share kadang gambar-gambar tu menyebabkan apa? Menyebabkan orang cukup seorang aja. Bayangkan contoh berdambak makanan. Semua benda nak share. Kan? Tapi share hanya sekadar info, maklumkan okey siapa nak makan kat sini kita bantu dia. Tu lain. Alhamdulillah dapat makan kat sini. Alhamdulillah syukur rezeki. Ni dapat makan free pula tu. Orang tu tengok. Sebab Nabi kata apa tau? Nabi ajar, kalau kamu nak bawa makanan balik ke rumah, berikan kepada jiran kamu sedikit. Kalau kamu tak nak beri pada dia, sorokkan daripada pandangan jiran. Jangan sampai jiran nampak atau bau. Kemudian kalau kamu memberikan buah kepada anak-anak kamu, jangan benarkan dia makan di hadapan rumah, takut anak jiran nampak. Sampai macam tu sekali. Nanti dia pun menangis nakkan buah itu. Tapi kita hari ni share. Kan? Tunjuk satu dunia berapa ramai yang kita kena bagi makanan tu. Tak tu cerita dia. Kan? Ada sekali tu satu gambar tu member saya yang saya kenal lah. Dia boleh tunjuk gambar renovate rumah. Daripada rumah tu apa, sampai dah siap, rumah semi-D, besar dia renovate. Alhamdulillah, siap juga teratak buruk saya pelah otak dia kan. Orang yang dapat nampak tu dia kata, kau bayangkan, aku doa runtuh lah kau. Contoh, bayangkan, tu ain tu. Mata yang tak boleh tengok. Tu sebab ada orang kadang-kadang dia sorok, dia tak nak tunjuk apa-apa pun. Kalau boleh kan. Tunjuklah sikit rumah, tunjuklah. Barulah kita tunjuk ni. Sikit je. Cantiknya. Tak adalah, biasa je. Rumah orang lain lagi cantik. Sebab dia cuba nak jaga. Sebab tak? Kan? Lepas tu pergi rumah orang. Tua satu rumah. Kita orang lelaki jaga beg. Walaupun lah tenang kenal. Walaupun sama debat. Dah, maksudnya, tak, kalau tuan rumah ajak lain. Ni saja. Cantik, nak tengok boleh. Jangan minta. Pergi rumah orang pun ada adab. Adab ni saya selalu cerita pasal adab. Pergi rumah orang, kita pergi beraya kan. Contoh pergi rumah orang, jangan menghadap depan pintu betul Nabi ajar. Mesti tepi sikit. Ke tepi sikit. Assalamualaikum. Bila dia buka tu salam, oh, kejap. Sebab ada aib dia dalam rumah. Tu kita kena faham. Itu sebab kita kena tepi sikit. Lepas, ya Allah, kain dalam. Yang tak lipat lagi apa semua, berterabung dengan baju dalam lah, dengan apa semua, anak apa semua, dengan barang bertengah tumpah tadi tak lap lagi. Kotornya rumah dia. Tengok, tu bukan hak kita. Lagi satu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. 3 kali bagi salam, dia tak jawab, tak, kita tak layak keji hati. Sebab itu hak tuan rumah. Dia jawab kan dalam. Salam, slow dia. Waalaikumsalam. Kita janganlah, Assalamualaikum, aku nampak selipar kau ni, kau tak payahlah.
Buka lah pintu ni. Jangan macam tu. Jangan. Jangan di segi adab tak kena. Satu lagi bila masuk dalam rumah, ikut arahan tuan rumah. Duduk sini, duduk. Dia dah tunjuk tu. Duduk situ. Tak best tu. Depan TV je. Depan TV. Kau siapa? Lepas tu orang tu, mainlah makanan. Tak nak makanan tu buat sini. Kau ajar kau. Benda ni yang kadang-kadang. Sebab insyaAllah dengar-dengarnya ada harapan tahun ni kita boleh beraya balik semula. So tolong jaga benda tu. Tolong jaga. Kemudian sikap tolak ansur suami isteri. Maksudnya suami isteri kena dari segi suami kena faham isteri penat dah. Tu sebabnya bila balik kadang-kadang cakap yang malam ni tak payah masak. Jom kita makan kat luar. Betul ke bang? Pergi makan kat luar. Tak usah gaduh. Malam ni abang dah booking dah. Kat mana bang? Okey. Okey je. Malam ni kita makan sate. Sate tulang. Azab nak makan sate tulang. Aku pun tak faham kenapa orang Goma nak makan sate tulang jual lebu tu, kan? Jom kita makan kat sini. Jom malam ni pergi pasar malam. Jom buat. Itu salah satu appreciation untuk isteri. Sebab isteri dah penat duduk kat rumah. Kan? Kadang dia nak oksigen. Dia dah macam tu kan, dia dah tak boleh nak, dia punya oksigen dah tak sampai, kan? Macam tu. Jadi kita kena appreciate lah. Lepas tu bawa wife pergi berjalan. Kan? Orang tu pergi UK. Appreciate walau kat mana suami kita bawa. Orang semua pergi UK. Kita syek-syek Yuban, Ulu Bendul. Dia UK, dia Yuban, kan? Tak apa. Yang penting kebersamaan. Kan? Kita akan rindu. Percaya saya. Kita akan rindu momen anak-anak kita nak kena dukung. Sekarang tak ada dah. Itu sebabnya jaga. Dan satu lagi, bila kita pergi bercuti, berehat, apa semua kan, cari tempat-tempat yang macam janganlah crowded sangat. Nak macam Sansurubat dia tak boleh. Itu malah kadang-kadang saya nak makan pun susah. Cari tempat yang tak ramai orang. Ramai orang tak nak ni, ramai orang tak nak. Salah tempat tak ramai orang tu tak sedap. Tak apa bodoh. Macam mana ayam tu masuk macam tu keluar balik. Keluar balik. Kalau tu tak boleh makan kadang-kadang. Pedas ni. Ya Allah Akbar. Berapi. Patutlah orang tak makan kat sini. Macam tu kan. Tapi kita pun kesian kan. Momen. Dan dalam bab suami isteri ni, kita kena faham satu perkara. Kewajipan tetap kewajipan. Nafkah, walaupun isteri tu pedih cakap kita, abang macam mana pun kena jalan tanggungjawab. Jalan. Kalau tak mampu cakap, abang minta maaf, abang memang tak mampu, bulan ni abang teruk sikit, cakap. Dan orang perempuan kena support suami. Ada kes staff saya, dia kahwin, isteri dia tu tahu suami tu dapat duit daripada arwah ayah suami ni, bapak mentua dia, tinggalkan duit 40,000, 50,000. Oh mewah, nak handphone, beli, nak itu, pergi makan, pergi sini, habis duit, minta cerai. Sebab itu penting, basic, kenapa kita kahwin. Kenapa? Kebahagiaan yang macam mana kita nak kejar. Itu sebabnya sebenarnya kita akan terkejut dengan adanya perkahwinan yang betul-betul cinta sejati inilah kan. Orang kata perkahwinan yang betul-betul jaga suami saling lengkap melengkapi, dalam bahasa Jawa ini disebut sebagai reciprocal process. Kita akan terkejut nanti betapa banyak benda yang kita boleh capai bila kita bersama dengan suami isteri. Itu sebab kata orang, kalau nak jalan laju, jalanlah seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Macam deep tak? Salin. Kan jangan lupa hashtag. Nak jalan laju, jalan seseorang. Nak jalan jauh, jalan bersama-sama. Betul? Akhirnya kita akan tahu, bila dah tua nanti kan, itulah yang ada menghadap kita sampai ke sudah. Saya seronok tengok, ada sekali saya pergi pelayaran Islamik tuan. Pelayaran Islamik, saya naik cruise. Kita pergi mana masa tu? Pergi yang bermula tu, pergi ke Singapura. Bayangan tak ada kojo, naik kapal ke Pulau Pinang. Daripada Somban pergi Pulau Pinang, pergi Singapura. Lepas tu berhenti dalam perjalanan nak pergi bantuan dekat Melaka. Turun naik bot pergi Melaka. Aku naik bas pun boleh sampai dekat Melaka tu pada Somban setengah jam. Naik bot menyambung nyawa nak sampai ke Melaka ni. Nak bagi tahu ada sepasang suami isteri. Suami dah tua dah, dengar 70 lebih kot. Isteri dia yang ngasih-ngasihkan ubat dia. Dia panggil abang, makan bang. Dia panggil isteri dia adik tu. Bayangkan dah tua.
Ni mana? Ini makan ni. Itulah dia ni semput tak boleh ni. Asing kan. Dia ambilkan roti, cubitkan, cecahkan, suapkan suami dia. Suami pegang tongkat ni. Kita merasa tak macam tu? Belum tahu lagi tau. Tu sebab ni nak dapat macam tu daripada awal. Kena pasakkan. Ni kadang-kadang biar ya. Kan? Isteri pening kepala, biar. Tak tolong picitkan kepala dia. Lelaki sakit, biar. Jangan main-main tau. Benda-benda ni lah yang sebenarnya menjadi kegersangan pada suami isteri. Kita nampak benda tu macam tak ada apa-apa. Tu sebabnya bila kita tak berhati-hati tu yang jadi keretakan pada rumah tangga. Benda yang kita rasa benda yang tak penting, sebenarnya tu penting. Jangan main-main. Saya tengok pasangan suami isteri tu yang tua tu asing-asing dengan ubat suami dia tu. Ni ubat semput, ni ubat ni. Dia hari tu pernah collab satu. Habis datang juga ni. Tak apalah, tak tahu lagi bila boleh pergi. Tu cerita tadi. Bila nak jalan jauh, jalan sesama. Dia boleh sampai boleh naik kapal. Anak-anak dah berjaya. Dia boleh pergi Mekah, dia boleh pergi berjalan ke sana kemari. Itu sebab jalan bersama-sama. Macam-macam keajaiban kita akan temui bila kita jaga hubungan suami isteri ni. Dunia je. Suami isteri kita ada kat dunia. Tapi kalau boleh kita nak sampai ke akhirat. Duit sampai masa habis. Boleh cari lagi. Mungkin. Rumah besar. Berapa lama rumah besar? Dulu kat PD kita nampak rumah tu banglo cantik sangat. Hari ni tak peduli dah rumah tu. Berlambak rumah besar dah kat PD ni. Kan? Pergi orang dulu, orang heboh cerita dekat Spring Hill, bukan main lagi. Cantik, rumah lot banglo. Banyak yang tertinggal sebenarnya. Lepas tu ada orang buat, bas jadi cantik. Orang beli balik. Itu dunia. Kereta besar, berapa lama? Puji, kereta kau besar lah apa semua. Cantik lah kereta kau. Berapa lama? 2 minggu paling lama. Lepas tu tak peduli dah. Motor besar, ride ramai-ramai. Sampai masa kau tua, kau tak boleh bawa pun motor tu. Begitu juga dengan kedudukan. Kan? Dah macam kita berbual tadi lah, fikir pasal pencen lah kan. Tak lama nak pencen. Saya pun dah pencen. Saya dah ada kat pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Kad pesara. Saya pernah jadi pengarahan undang. Hari pertama bangang sekejap masa pencen. Nak buat apa? Dah biasa kau jawapan sekat. Sekali tak. Tapi akhirnya kita tahu. Sampai masa kita ada jawatan, sampai masanya jawatan tu bukan kita punya. Kita akan serah pada orang lain pula akan pegang jawatan yang sama. Itulah hakikat dunia. Jadi dalam hakikat dunia yang sementara ni, buat apa kita nak gaduh-gaduh dengan manusia? Buat apa nak gaduh dengan isteri kita? Buat apa kita nak pergi kira? Orang kau dengar cakap orang, engkau layan sangat laki engkau tu. Kalau aku jadi engkau dah lama. Buat apa dengar cakap orang? Bukan dia yang hidup dengan suami kita. Kita yang hidup dengan suami kita. Yang suami pula dengar cakap, engkau bini kau tu kau layan sangat apa hal? Tak, kita, isteri kita jagalah. Tahulah aku nak jaga. Dia jaga rumah tangga ni macam jaga negara. Macam jaga camp. Tak sama camp ni dengan camp Kentamin tu, tak sama. Tak sama dengan camp Sepanggar, tak sama. Setiap ketua tu lain-lain cara dia. Tetapi tidak semestinya dia lebih baik pada ni. Tak semestinya. Sebab kita sesuaikan dengan keadaan. Anak kita lain ragamnya. Anak yang ada penyakit lain ragamnya. Anak ni mungkin tak pandai itu, mungkin tak pandai ini, mungkin tak pandai akademik. Tapi anak tu mungkin dari segi adabnya cukup baik dengan orang tua. Jangan kita mencari kekurangan, kita akan jumpa. Suami aku tak macam ni, suami aku tak macam ni, suami aku tak macam ni. Duit bagi tak? Duit memanglah bagi. Tengok. Tetap cari yang tak ada. Suami aku baik, layan bagus. Dia memang romantik. Peluk aku, siap dukung aku bawa masuk dalam bilik. Ya ke? Tapi duit haram tak bagi. Tengok. Kita kena faham tau. Kadang Allah bagi dalam 10 perkara dalam suami ni, mungkin 7 dia boleh bagi kita. Jangan besarkan 3 yang kita tak dapat. Kita akan jadi manusia yang paling kufur di muka bumi ni. Saya beritahu. Tanyalah orang yang bercerai-berai, berapa banyak yang menyesal? Ramai. Baru dia tahu susah hidup jadi ibu tunggal. Tapi itulah yang dizikirkan. Ceraikan saya. Zikir. Cerai. Yang suami pun sama. Okey, cerai, pap, sudahnya. Gila, bila nampak isteri nak kahwin dengan lelaki lain. Lelaki yang lebih appreciate bini dia. Betul yang berlaku. Inilah yang kita kena perbetulkan. Itu sebabnya semua ni sebenarnya ada kaitan. Ada kaitan dengan keberkatan kita dalam hidup berkeluarga. Tanda-tanda berkat tu nak kena tajuk lain lah. Keberkatan dalam rezeki dalam keluarga kan. Antara tanda-tanda rezeki berkat sebagai simple lah. Yang ringkas je. Pertama,
rezeki yang kita ada kita rasa cukup. Itu berkat tu. Kedua, kita rasa seronok dalam rumah tangga kita. Berkat. Kita rasa bahagia tengok anak-anak kita. Berkat. Kita rasa tempat kerja kita menyeronokkan. Itu pun tanda berkat. Rumah kita orang selalu datang. Berkat. Sekarang semua hari-hari berkat. Tin, barang sampai. Tin, barang sampai. Orang dengan barang sampai. Tu tanda berkat. Tak adalah, adalah. Maknanya orang tu pun seronok ada kerja. Dia ada trip tu, ada duit untuk dia. Kan? Itulah bisikan yang selalu kita dengar waktu PKP tu. Tin. Tu kadang saya cakap, yang hari ni masalah ni kenapa? Barang tak sampai ni. Oh saja sini. Itu belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan yang terakhirnya kita kena ingat 3 perkara. Pertama, jangan sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Tolong cerita beras kita beli ni, jenama dia pilih ni, itu saya kalau kita ambil positif, kita beli. Biarlah dia tentukan jenama. Bukan je nak bergaduh. Memanglah kau beli tapi jenama dia decide. Memanglah. Kau beli boreh apa? Boreh apa? Boreh hancur tu beli kan? Orang ni pula yang kucing manis tak boleh. Dia nak boreh orang basmati tu, dia nak yang tu, yang jenis mahal punya. Pula. Maknanya biarlah dia pilih jenama, kita beli. Kan ada kerjasama tu. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada, kita takkan bahagia. Kedua, sibuk tengok orang yang lebih daripada kita, tengok orang lagi susah daripada kita, insya-Allah kita akan bahagia. Sebab bila tengok orang lagi susah, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan begitu juga yang ketiga, kita sibuk menyatakan apa yang aku ada hari ini adalah hasil usaha kita. Tak. Apa yang kita ada hari ini sebenarnya dengan izin Allah. Ada orang kerja lagi teruk daripada kita sampai malam tak tidur, tapi Allah belum izinkan dia senang macam kita. Jadi apa-apa pun jaga. Anak-anak kita simple je. Jangan terlampau desak anak kita. Berapa ramai anak yang baru-baru ni, apa istilah dia, burn out. Nak kita burn out atau PDPR itu kan. Tolong jangan push dia. Kita bodoh kau ni tak pandai ni. Jangan pressure dia. Tapi janganlah biar pula. Maknanya anak kita ni kita kena kenal dia. Yang paling penting sekali, tolong terapkan pada anak-anak nilai adab. Sebab bila adab, kita akan bahagia. Percaya cakap saya. Anak ada adab, bahagialah kita. Anak kita walaupun tak pandai, tapi dengar orang tu, Assalamualaikum pakcik, pakcik sihat? Pakcik dah makan belum? Pakcik masuk pakcik, mari kita makan. Ui, baik ni budak tu. Oh, dia tarik muka nampak. Dia tu 11A tu. Ya, 11A, patutlah macam tu. Belagak. Apa nilai? Tentu kita suka yang tadi, yang beradab tadi. Saya dengan tuan duduk kat kedai kampung kau tu, duduk berdua, minum bincang apa benda program nak buat apa ni. Tiba-tiba lalu seorang anak dara tu, tumpang lalu bang, abang panggil. Terangkit sangkut tu, zap macam tu. Saya pun tanya balik tuan. Apa soalan saya tanya? Saya tanya, tuan, tu anak siapa tu? Kita akan tanya anak siapa. Kita tak tanya dia kerja mana, kita tak tanya gaji dia berapa. Kita tanya dia anak siapa sebab adab. Betul? Iya, betul. Adab tu kena jaga. Jadi, rasa cukup cakap tu. Saya faham. Signal-signal suruh berhenti tu saya faham. Kalau dia bergalih-galih tu kan. Macam tu lah. Tadi pegang main dia rakam pakai telefon pegang dia lah. Macam ni ada urut tangan. Dia urut tangan dia tak bawa. Stand bawa lah stand dan kali. Macam tu lah dia urut tangan dia kan. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Walaupun beras kita beli, biarlah jenama dia pilih. Asalkan kerjasama main peranan masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Ya, budak-budak membawa galah nak menyolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, tidak dicaci jangan. Jadi jaga maruah kita, jaga keluarga kita, pertahankan. Jangan jadi macam budak-budak yang pening tu. Bercorai depan pejabat agama, boleh pula joget dalam TikTok tunjuk apa pasal? Jangan buat macam tu. Kan? Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biar mati ditangkap rimau daripada mati digigit anjing. Maknanya kena tangkap rimau steady lah sikit. Gigit anjing lupa mati pawang tu kan. Tak ada maruah langsung kan. Tentulah. Kan? Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik tuan dan semua yang menyebut hari ini rasa nak junjung.